Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Mari kita mulakan apa saja kebaikan dan ketaatan yang kita diizinkan untuk melaksanakannya dengan melahirkan satu perasaan yang sangat indah, yang rasa ni selalunya lahir daripada hati-hati orang-orang soleh, hati-hati mereka-mereka yang dekat dengan Allah, hati-hati mereka yang berusaha untuk mendapatkan rahmat dan redha Allah. Dan perasaan dan hati itulah nama dia syukur. Kenapa? Sebab orang soleh dia sangat merasakan bagaimana ketaatan yang mereka lakukan itu bukanlah daripada hebatnya mereka. Rasa keakuan itu tidak ada pada diri mereka, tetapi mereka merasakan apa jua ketaatan yang mereka dapat buat merupakan limpah kurnia daripada Allah yang Maha Agung. Sebab itulah bila mendapat limpah daripada Tuhan, maka hamba itu mestilah menjawab limpah itu, limpah kurnia yang baik itu dengan merasakan syukur dalam hatinya daripada lubuk hati yang paling dalam. Bukan saja lafaz. Apa yang berlaku pada kita melafaz atas rutin. Kita melafaz atas rutin, tetapi kita tidak lafaz menyertai dengan rasa batin. Rasa batin tak ada, jadi rutin, sebut syukur, tapi hati tidak main peranan. Jadi untuk memberi kesan kepada peribadi, memberi kesan pada jiwa, sebaiknya lafaz syukur itu disertai dengan rasa yang ada pada batin. Apa dia? Benar-benar merasai inilah nikmat yang sangat baik. Apa nikmat apa? Nikmat taat. Jadi kita jawab dengan syukur. Benarlah kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa Ibnu Athaillah kata? Apabila engkau mendapat nikmat daripada Allah, maka ikatlah nikmat itu di badanmu. Maknanya ikat, jangan bagi dia lari. Jangan bagi dia lari. Ikat dia dengan satu tali ikatan yang kemas, dan tali ikatan itu dinamakan syukur. Ulama selalu pesan, dapat buat taat syukur, dapat duduk kuliah syukur, dapat solat syukur, dapat buat kebaikan, dapat kawan-kawan yang baik syukur, dapat pasangan yang baik syukur, dapat sahabat-sahabat yang boleh mengingatkan, sama-sama membina akhirat dengan penuh rasa ketaatan pada Allah. Maka apa yang kita perlu jawab ialah syukur. Syukur inilah dikatakan salah satu daripada sifat mahmudah yang banyak dibicarakan dalam ilmu fardu ain yang diletak di bawah tajuk tasawuf, syukur. Okey, malam ni kita nak sembang cara santai je ni. Apa yang kita dengar daripada kata-kata ulama. Kalau kita tengok Imam Hatim Al-Assam dalam kitab Imam Al-Ghazali, kitab itu bernama Ayyuha Walad. Imam Hatim Al-Assam ni ulama besar. Dia pernah ditanya oleh guru dia, Syekh Baqi Al-Bakri. Syekh Baqi Al-Bakri ni dia kata dengan Imam Hatim Al-Assam, engkau telah belajar denganku selama 30 tahun. Engkau telah belajar denganku selama 30 tahun. Maka Syekh Baqi ni tanya dengan Imam Hatim Al-Assam, apa engkau dapat faedah setelah engkau belajar denganku selama 30 tahun? Maka Imam Hatim Al-Assam kata, aku dapat simpulkan pada 8 perkara. Dia summarize, dia ringkaskan duduk belajar 30 tahun dengan Syekh Baqi ni pada 8 perkara je. Saya tak mau cerita 88 sebab kita bukan itu tajuk kita. Tapi saya nak cerita yang pertama. Dia kata, yang pertama sekali, apa yang aku dapat perhatikan, apa yang aku dapat simpulkan setelah belajar dengan guru selama 30 tahun, aku dapati kebanyakan manusia itu mempunyai kekasih. Atas dunia ni ada benda yang dikasih, sama ada harta dia, keluarga dia, atau apa saja yang dikasih, disayang. Tetapi aku melihat kekasih-kekasih yang atas muka bumi ni,
tidak akan bersama-sama mereka di dalam kubur. Hanya bersama mereka, kalau kekasih itu adalah manusia, dia akan hanya bersama mereka waktu dia sakit saja. Sampai hujung sakit, bila kematian, dia akan berpisah. Begitulah juga dengan harta benda. Dia tak akan dapat bersama daripada alam barzah. Tetapi aku merenung-renung, rupanya ada satu kekasih, ada seorang kekasih, dia bukan saja menenangkan aku di atas muka bumi, dia bukan saja menemankan aku di atas muka bumi, tetapi dia juga akan menemankan aku di alam barzah. Dan aku amat-amati betul-betul, benarlah kekasih itu bernama Amal Soleh. Kekasih itu nama Amal Soleh. Jadi setelah aku melihat, memandang dan belajar, maka aku tekad untuk mengumpul sebanyak mungkin amal soleh supaya dia dapat menemaniku di dalam alam kuburku. Dia dapat menghiburkan aku di waktu aku sedang ketakutan. Dia dapat menggembirakan aku di waktu aku merasa takut dan berduka cita. Dan kekasih itu bernama Amal Soleh. Ini benda pertama yang dia nampak. Ini benda pertama yang Imam Atim Al-Asam nampak. Apabila apa? Apabila dia belajar 30 tahun. Dia simpul. Orang dulu belajar memang 30 tahun belajar. Belajar agama 30 tahun. Dan dia nampak, apa dia nampak, dia kena dikumpulkan banyak kekasih, dia kata. Untuk dibawa menemaninya di alam barzah. Dan kekasih itu hanya mempunyai satu nama. Dia saja yang layak untuk bersamaku. Dan aku namakan dia sebagai Amal Soleh. Ni yang kita nak kena pegang, nak kena ingat, nak kena fikir, nak kena pastikan amal itu soleh. Amal soleh maknanya amal itu kena betul. Kena betul. Mesti ada ilmu, ada syarat, ada rukun yang perlu dipahami. Imam Ghazali juga dia memberi kita peringatan, dia memberi kita ingat. Apa dia beri kita ingat? Dia kata apa? Apabila engkau nak beramal, maka ingatlah 4 pesananku. Ni tajuk kita pada malam ni. Nak beramal ni, ingat 4 pesanan. Jadi apa saja yang kita buat ni, sama ada amal itu amal khusus, seperti amal yang diwajibkan, tak kira lah arahan itu bentuk wajib, bentuk fardu, atau bentuk sunat, atau amalan-amalannya bentuk umum, seperti bekerja. Jika cukup syarat dia, maka dia juga akan jadi amal soleh. Yang pertama, Imam Ghazali kata apa? Amallah banyak-banyak. Satu, bila nak beramal ni, nombor satu, ingat apa? Amal banyak-banyak. Amal tu jumlah dia banyak. Sebelum Allah hantar malakul maut untuk keluarkan rohmu daripada jasad. Allah hantar malaikat maut, Allah keluarkan roh. Tak boleh beramal lah. Stop. Habislah amalan. Habislah amalan. Satu hari Aisyah ni dia balik ke rumah. Rasulullah balik ke rumah dan dia melihat Aisyah ni menangis. Maka dia tanya Aisyah ni, "Ma yubki ya Aisyah? Kenapa engkau menangis wahai Aisyah? Kenapa engkau menangis wahai Aisyah?" Maka berkatalah Aisyah kepada Rasulullah, "Aku sedih melihat jiran kita telah meninggal. Maka isteri dia menjadi balu, anaknya menjadi yatim, dan aku sedih melihat tentang tanggungan yang ditinggalkan." Maka Rasulullah dia sebut orang yang meninggal itu lebih sedih. Kenapa dikatakan orang meninggal itu lebih sedih? Sebab dia sudah tidak boleh beramal. Rasulullah dia memikirkan tentang tu. Sebab tu kalau dalam kita tengok dalam kitab Sunan Abu Daud dia cerita bagaimana Rasulullah kata bila orang itu meninggal akan ada dua pihak yang datang ziarah. Lepas tu Imam Ghazali ni dia bila dikatakan nak beramal tu, dia akan gunakan satu benda yang 4 pesanan ni. Benda pertama tu dia sebut mati. Itu perkataan mati. Kerana cukuplah Rasulullah kata mati itu sebagai peringatan. Tu dia sebut perkataan mati dulu. Maka dalam kitab Sunan Abu Daud itu diceritakan bagaimana ada dua pihak akan datang ziarah. Satu pihak terdiri daripada para malaikat. Dan para malaikat akan melihat jenazah yang terkujur itu. Dia lihat jenazah terkujur itu. Dan dia berkata sama mereka, ni orang ni dah mati. Orang ni dah mati, dia kata. Orang ni dah mati. Dia cakap berulang-ulang kali dengan malaikat-malaikat yang lain. Ni orang ni dah mati. Orang ni dah mati. Dan lepas dia ulang beberapa kali, dia akan kata, apa amalan yang dibawa? Bimbangnya para malaikat ni,
Bila lihat orang mati, dia akan berkata sama sahabat dia, sama malaikat ni, apa amalan yang dia bawa? Mereka bimbang. Kenapa mereka bimbang? Sebab mereka tahu SOP, mereka tahu prosedur, mereka tahu proses. Kalau orang mati itu tak bawa amal, dia akan lalui satu benda yang sangat menyakitkan, sangat menggusarkan, sangat menakutkan, sangat menyeksakan, sangat mengerikan. Dia tahu, malaikat-malaikat nak tahu. Lepas tu dia tanya sama sendiri, apa amalan dia bawa? Apa amalan dia bawa? Apa amalan dia bawa? Tetapi Rasulullah kata, datang pula manusia ziarah. Dan manusia akan berkata, dia telah meninggal dunia, apa harta yang ditinggalkan untuk keluarga dia? Dia kata gitu pula. Dia kata gitu. Jadi, apa yang kita perlu lihat? Apa yang kita perlu ambil pengajaran, ialah apa yang penting, ialah kita mestilah membuat satu benda yang utama untuk dibawa kepada alam lain ini. Itulah nama dia amal soleh. Itulah nama dia amal soleh. Tu yang Imam Ghazali kata, engkau beramallah banyak-banyak, sebelum sampai satu masa malaikat maut akan datang mengeluarkan rohmu daripada jasad. Itulah peristiwa, itulah yang nama di kematian. Inilah sesuatu yang dikatakan sangat pasti, tidak ada ragu. Tapi persoalannya, kita takkan tahu bila, dan kita tak disuruh untuk tanya bila, dan kita tak suruh dia cari bila. Tetapi bimbangnya manusia menanti-nanti perkara ni. Sebab tu kalau ada orang meninggal, selalunya soalan yang orang akan tanya, ada tak perubahan pada diri dia? Apa dia cakap sebelum dia meninggal? Apa dia buat sehari sebelum dia meninggal? Mereka mencari perubahan. Mereka mencari apa kelainan. Kenapa? Moga-moga kelainan itu menjadi panduan dia yang mengatakan pada diri dia, engkau dah hampir nak mati. Sebenarnya tak ada kelainan pun. Sebenarnya tak ada kelainan. Orang yang nak mati tu pun dia tak tahu dia nak mati esok hari. Kadang kita tengok ada orang meninggal, diorang tengok dalam Facebook orang ni meninggal. Kita baca dia punya post-post, dia macam biasa je, tak ada perubahan pun apa post dia. Kalau di kaki bola, dia cerita bola juga. Walaupun lepas 3 hari tu kita tengok dia meninggal. Tak ada perubahan pun. Dan kita bukan nak melihat perubahan. Kita nak kena tanya diri kita, bukan perubahan. Apa persiapan yang kita perlu buat? Itu persiapan tu yang penting. Persiapan tu yang penting. Jadi sebab benda ni datang tak tahu bila, benda ni datang entah bila, apa yang kita kena buat? Kita kena buat siap lah. Kita kena bersiap. Bersiap dengan apa? Itu perkara yang akan menemani kita dalam kubur. Itu Imam Hatim Al-Asam kata, dia akan menemani aku dalam kubur. Dia akan menghiburkan hati aku waktu aku sedang gundah gelana. Dia akan menjadi teman sahabat aku dan membela aku dalam kubur. Itulah nama dia amal soleh. Amal soleh. Amal soleh ini dia lahir daripada orang soleh. Lepas tu nama dia amal soleh. Tu kita diajar untuk berusaha menjadi orang soleh. Dan kita diajar berdoa supaya jadi orang soleh. Ni kita baca doa lepas wudu yang ujung-ujung tu kita baca kan. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Ya Allah, jadikan aku ni orang-orang bersuci, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang bertaubat, orang yang bersuci, dan jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang soleh. Kenapa? Orang soleh melahirkan amal soleh. Bila amal itu soleh, maka dikira sebagai bekal untuk kita pulang ke negara kekal. Tu guru-guru kata mati bawa bekal. Kalau tak bawa bekal, nanti bawa kesal. Dia ada benda opposite daripada bekal tu. Benda yang berlawanan daripada bekal. Benda yang khilaf daripada bekal. Apa dia? Itu namanya sesal. Itu namanya kesal. Kesal bukan pendek. Rasulullah kata penyesalan yang amat panjang. Itu dikatakanlah hadis tu. Jika seorang manusia itu menggunakan 1 saat daripada umur dia. Nasihat pertama dalam kitab Yuhal Walad. Yang mana perkara ini, 1 saat ini tidak memberi ibadah kepadanya, tak menjadikannya sebagai ibadah, maka akan lahirkan satu penyesalan yang amat panjang. Bukan sesal saja, tapi sesal yang amat panjang. Lepas tu Imam Ghazali dia pesan yang pertama tu apa? Bila nak beramal, buat banyak-banyak. Tu dalam kitab Bidayatul Hidayah dia kata kalau di siang hari hatimu malas, siang hari rasa nak baca Quran, dah kata dah nak baca 1/2 juzuk, tapi rasa macam-macam. Rasa malas lah, rasa sibuk lah, rasa begini, rasa begitu. Kau katalah pada diri kau, katalah pada dirimu, mungkin malam nanti kau tak ada dah.
Bukan tak ada bagaimana. Mungkin kau dipanggil Allah. Jangan kata mungkin tahun depan kau dah tak ada, lama lagi. Jadi nafsu itu boleh memberi beribu alasan. Kata dengan diri kita, kau jangan malas siang hari, mungkin malam kau tak ada. Bila malam hari kita nak beramal, kita rasa malas, cakap diri kita, kau jangan malas, mungkin subuh besok kau tak ada. Ramai kawan kita meninggal waktu tidur. Kawan sekolah yang kita dah lihat, orang dah kabar kat kita. Bila grup yang kita masuk dalam WhatsApp tu, grup tu kebanyakan ahli dia 60, 70, 50. Maka berita kematian ni jadi rutin lah. 2 bulan sekali seorang meninggal. 3 bulan nanti seorang lagi meninggal. Maka list arwah-arwah yang dalam senarai tu akan menjadi lebih panjang. Satu hari nanti nama kita dah masuk. Dan dalam keadaan tu, waktu tu kita pun dah tak baca dah. Waktu Imam Ghazali kata, cakap dengan diri kau. Kalau kau malas di siang hari, cakap dengan diri kau. Beritahu dengan diri kau. Beritahu nafsu kau. Beritahulah hati kau. Mungkin malam kau tak ada. Malam hari kau rasa malas. Cakap dengan diri kau. Mungkin besok pagi kau tak ada. Ada kemungkinan? Ya, ada kemungkinan. Tak ada orang boleh angkat tangan. Pasti besok kita jumpa. Tak. Lepas tu dia ajar kita melafazkan satu kalimah. Yang kalimah ini menyatakan, memahamkan apa juga takdir yang kita buat. Ada satu benda yang kita tak lawan, nama takdir. Lepas tu kita, kalau ada benda yang akan datang, kita diajar kita apa? InsyaAllah. Tak pasti. Esok boleh jumpa, tak pasti. Lepas tu sebelum masa tu, sebelum noktah kehidupan tu, yang kita tak tahu titik ni bila, apa yang kita perlu buat, amallah banyak-banyak. Imam Ghazali kata, amal cepat-cepat, amal banyak-banyak, buat-buat banyak-banyak sebelum Allah hantar satu makhluk yang disebut sebagai malakul maut untuk mengeluarkan, memberhentikan pergerakan jasad, memberhentikan mulut yang boleh berkata, memberhentikan mata yang boleh melihat, memberhentikan perasaan yang boleh merasa sedih, suka, gembira, memberhentikan semua itu, memutuskan segala kelezatan dunia. Dan itulah dia katakan nak berhentikan tu apa? Dia keluarkan satu benda yang menggerakkan kita selama ni. Itulah nama dia roh. Tu nama dia roh. Sebelum sampai waktu tu, apa yang dia kena buat? Amal banyak-banyak. Imam Ghazali pesan itu, amal banyak-banyak. Okey. Apa pesanan Imam Ghazali yang kedua apabila kita nak beramal? Dia kata, nombor 2, amal yang banyak-banyak itu pastikan disertai dengan ilmu. Ulama kata ilmu fardu ain, supaya ia tidak menjadi debu yang berterbangan. Imam Ghazali kata amal tak ada ilmu ni dia macam debu. Dia macam debu. Ada yang banyak berlaku sekarang. Sekarang pun banyak berlaku. Dulu lagi Imam Ghazali dah sebut. Imam Ghazali ni dia hidup sekitar 500 Hijrah. Dulu lagi dia dah sebut. Maknanya dah 900 tahun yang lalu dia dah sebut. Sekarang ni jangan cakap, lagi dahsyat. Sekarang ni ramai orang gairah beramal. Ramai orang gairah beramal. Ramai orang tanya kaifiat-kaifiat. Ramai orang tanya doa-doa yang mustajab. Ramai orang tanya apa-apa nak ini buat macam mana, sembahyang hajat macam ni, begitu baca apa. Ramai orang tanya berduha maksimum berapa rakaat. Tapi kadang-kadang yang agak menakutkan, rukun sembahyang tak faham. Ini kenapa? Ini gairah beramal tetapi tanpa ilmu. Ini biasa kita jumpa dan biasa kita tengok. Ini biasa kita jumpa, dia biasa kita tengok. Kenapa? Dia tak pegang ilmu tu betul. Dulu guru kami dia buat tangan macam ni. Buat tangan macam ni. Ada 2 benda yang dia nak cerita bila dia buat tangan macam ni. Ini cerita belajar dululah 25 tahun 30 tahun lalu tentang ini. Satu dia kata, ini amal, ini ilmu. Ini amal, ini ilmu. Dia kata kalau mu tak nak belajar, mu malas belajar, mu rajin ibadah, jadi mu tak ada ni. Mu tak ada ni kata ni. Apa ni? Ini ilmu. Dan kalau Allah tak nak terima amal kita, dia kata, dia akan buat salah satu cara dia, dijadikan kita ni tak ada rasa nak tuntut ilmu. Tak ada rasa ni. Tak ada rasa nak tuntut ilmu. Tapi amal dibiarkan amal. Ini yang bahaya ni. Ini yang berlaku sekarang. Kadang-kadang berlaku pada ahli muzik, ahli surau.
Subuh datang surau, maghrib datang surau, isyak datang surau. 5 waktu muka kita dekat surau. Ini satu benda yang sangat baik. Istiqamah dalam jemaah. Tapi malangnya dia tak pernah cek, dia tak pernah periksa semayang dia macam mana, rukun macam mana, syarat macam mana, syarat sah macam mana, syarat wajib apa benda. Apa pun tak faham. Ini baru cerita bab solat. Belum cerita bab belakang lagi. Air mustakmal apa, mutan najis apa, apa dikatakan air muqayyad, air berkait macam mana, air mutlak macam mana, air apa boleh ambil wuduk, syarat sah mandi macam mana, syarat sah wuduk macam mana, fardu mandi macam mana, fardu wuduk macam mana. Ini semua benda rangkuman yang sangat besar yang perlu diambil perhatian. Kenapa? Supaya memastikan amal itu ada ilmu. Ini yang paling orang tak berapa suka nak buat. Ini pengalaman kita lah. Saya pernah jadi pengurusi surau, saya pernah jadi bendahari surau, saya pernah jadi ketua pemuda masjid. Kadang kita memang kita belajar daripada keadaan masyarakat ni, kita belajar. Memang payah untuk ilmu. Kalau kita panggil orang untuk berharap menurut Nabi, ramai orang boleh turun. Kita panggil orang masak untuk awal Muharram, masak berbuah syurau, ramai orang boleh turun. Tapi kalau kita panggil orang buka kitab, kita tak akan jumpa 20 orang pun tak ada yang istiqamah. Tak ada, 20 orang tak dapat. Tapi kalau saya nak panggil orang korban, 100 orang senang-senang boleh panggil. Kenapa? Ini yang dalam kitab Usul Tahqiq disebut, ketahuilah engkau, syaitan itu memiliki 7 daya tipuan. 7 daya ni maksud apa? Plan A tak boleh, plan B. Plan B tak boleh, plan C. Plan C tak boleh, plan D. Dia 7 level. 7 level. Mula-mula, dia tahan kita untuk beramal. Kalau dia gagal juga, mungkin kita dah biasa jadi rutin amal, dia tahan kita, dia pastikan amal kita tak ada ilmu. Dia tahan ni tu. Dia tak nak partner ni jalan sama-sama. Apa dia? Satu ilmu atau amal. Dia tak nak partner jalan. Kalau partner ni jalan sama, amal ni amal soleh. Dia jalan mesti dalam beiring. Ilmu, amal, mesti beiring. Dia tak boleh tinggalkan dia tak boleh tinggalkan dia. Sebab tu ulama kata, amal ini adalah makmum dan imam dia adalah ilmu. Itu Imam Ghazali dia sebut. Kalau kita tengok kitab Ayyuhal Walad, dia ada 25 nasihat. Antara kitab yang Imam Ghazali tulis ni, Ayyuhal Walad ni, kalau Ustaz Fahmi Zamzam, dia bagikan 25 nasihat. Dalam 25 nasihat ni, dia ada satu bab nama dia, utamakanlah ilmu fardu ain. Kenapa? Ini yang penting, yang sekarang ni akhir zaman ni orang tak berapa kisah. Ni pengalaman kita mengajar di Masjid Surau, memang melihatkan perkara ni banyak berlaku. Tak ramai yang boleh istiqamah, tak ramai yang boleh buka kitab. Kadang-kadang kita mula kelas beli kitab 60, yang bawa kitab 2 je kadang. Kenapa? Dia tak rasa penting. Tak rasa benda ni penting, tak rasa gandengan ni perlu. Macam orang kata lagu dan irama, satu tak ada pincang, betul. Ilmu dan amal satu tak ada pincang. Imam Ghazali dia buat satu formula. Dia kata amal tanpa ilmu sia-sia. Dia buat satu perkataan je. Sia-sia. Amal tak ada ilmu, sia-sia. Ilmu tak ada amal, gila. Dia buat satu benda pendek je. Lepas tu dalam pesanan beramal ni, dia kata engkau amal banyak-banyak, pastikan apa yang kau buat banyak-banyak ini, pastikan dia memiliki ilmu. Ramai orang tak ada ilmu. Ramai orang tak ada ilmu. Tapi solat. Ramai orang tak ada ilmu. Puasa. Ramai orang tak ada ilmu. Bersedekah. Jaga-jaga. Tipuan iblis ni, dia sangat halus. Dia sangat halus. Sebab tu benda yang payah ni, bila kita nak belajar ni memang payah sikit. Kita nak kena duduk, nak kena buka kitab, nak kena catat, nak kena faham, nak kena ulang kaji, kadang-kadang nak kena hafal. Tapi kita tak ada pilihan. Lepas tu nak kena duduk renung, amal kita ni macam mana ni, adakah apa gandengannya yang menyokong, yang support supaya dia layak mendapat title amal soleh. Kalau dia tak layak dapat title amal soleh, amal ni salah. Lepas tu ulama sebut dalam kitab mereka, ada 2 perkara yang menyebabkan amal ini diterima. Satu dikatakan ittiba', mengikut pada Rasul. Ittiba' pada Rasul, mengikut apa yang Rasul ajar. Rasulullah dia ajar para sahabat, pada ulama sampai pada kita. Ada ni. Ini nama dia peraturan syarak. Maksud dia apa? Semayang ada peraturan, nak puasa ada peraturan, nak datangkan rasa syukur ada cara peraturan, nak taubat ada peraturan. Ini nama dia ittiba' pada Rasul. Ini satu. Nombor 2 dia katakan apa? Ikhlas. Kalau kita pergi dekat
kelas motivasi. Dia kata syarat diterima amal ni 2 I. Ada orang kata 2 I. 2 I. Satu ittiba, kalau Jerumi lah. Ittiba kan I. Satu lagi ikhlas. Jadi kalau dia tak mengaji ikhlas ni apa? Sedangkan ini syarat Allah terima amal. Kalau dia betul rukun dan syarat pada solat dia sah. Tapi kalau tak ada ikhlas, Allah tak terima. Sah satu hal, terima satu hal. Terima maknanya diberi ganjaran. Lepas tu kalau kita mengaji, kita tengok agama. Agama ni dia ada 3 tiang. Apa tiang dia? Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Dekat sini ada mengucap 2 kalimah syahadat, ada sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji. Ini semua amalan zahir. Lepas tu ada iman yang 6 rukun. Kat sini ada ihsan. Solat yang tidak ikhlas, yang tidak khusyuk, dia tidak mencapai tahap ihsan. Ihsan ialah syarat untuk diberi pahala pada ganjaran amalan ni, amalan pada Islam ni. Maksudnya kalau solat ni tak khusyuk, dia tak mencapai tahap ihsan. Tapi dia ikut rukun dan syarat, dia sah. Tapi pahala, Allah nak nilai macam mana beri pahala, dia ada kena syarat ihsan. Ihsan ni dikatakan elok. Ihsan ialah puncak pada amalan ni. Sebab tu ilmu-ilmu ni perlu dirangkumkan, perlu dibelajar, perlu disusun dengan elok, perlu diikut dengan kemas. Kalau boleh buka kitab, belajar sampai